Jerai, Bakri, Nabujah Bakri. Lepas tu Bakri, kemudian Menteri bolehlah golong. Terima kasih Tuan Speaker, dan terima kasih memberi ruang kepada saya untuk bahasan berkaitan dengan akta pengguna ini. Pertama sekali, seperti kita sudah maklum, ia merupakan perkara yang paling penting kerana melibatkan semua rakyat yang terlibat dengan pengguna. Yang paling penting adalah program pendidikan pengguna, yang mana sekiranya kita dan pihak kerajaan betul-betul memberi pendahan dan maklumat-maklumat berkaitan dengan akta-akta yang telah pun diluluskan dalam parlimen ini, bermula akta perdagangan untuk melihat palsu ataupun asli, kemudian akta kawalan harga tahun 1946, akta kawalan bekalan tahun 1961, akta timbang sukat 1972, dan akta makanan, peraturan makanan tahun 85, akta farmasi, kemudian akta kawalan harga, melabelkan barangan, nilai, tarikh tempoh dan seumpamanya. Sekiranya akta ini diberi penjelasan dan diberi maklumat terkini ataupun seringkali diulang-ulang, sudah pastilah pengguna tidak akan terinaya, kerana pengguna rasa ia dapat dirinya mempunyai pembelaan, dapat hak untuk menuntut haknya. Tapi sebaliknya apa yang berlaku apabila semua ini seolah macam dirahsiakan, disembunyikan, menyebabkan pengguna seringkali bermasalah berhadapan dengan masalah isu, berbagai isu yang terpaksa dihadapi oleh pengguna. Apa menariknya apabila kita melihat minuman tin yang semua orang bercakap soal kesihatan pada hari ini, kita melihat bagaimana kerajaan dengan bangganya telah meluluskan ataupun perkiraan Coca-Cola dinilai, yang mana kita yakin ia akan berkesan negatif kepada pengguna tersebut. Apakah ia tidak ada larangan dan isu kebimbangan dari pihak kerajaan dan pihak pengguna sendiri. Kemudian apa saya sebut lagi adalah pengguna mesti melihat dari sudut ganti rugi, iaitu tribunal tuntutan pengguna, yang mana kadang-kadang berlaku kemalangan seperti Arau tadi, kemalangan musibah kerana bukan disebabkan kenderaannya tapi jalan raya contohnya yang berlubang, yang mengakibatkan kemalangan dan akhirnya jadi OKU. Pengguna yang mengguna jalan raya itu disebabkan jalan. Di manakah tuntutan pengguna terhadap untuk membela dirinya, sama ada kepada Jabatan Kerja Raya atau pihak-pihak kontraktor yang terlibat? Jadi pembelaan pengguna itu kadang-kadang tajamnya meletup. Di mana untuk dapatkan tribunal ini, nasihat yang tribunal tuntutan pengguna ini, di mana pengguna akan mengadu halnya? Ini benda yang seringkali berlakulah, seolah disembunyikan atau didiamkan, sehingga pengguna terpaksa membayar sendirilah. Wahai dia baru keluar pada kedai tayar, baru baiki kaitannya, disebabkan jalan yang tak sama rata, elemen jalan yang berat sebelah, mengakibatkan pengguna menanggung kerugian yang begitu banyak. Kemudian saya juga menunjuk supaya kita menjadikan pengguna bijak, faedahnya banyak, supaya kita memahami hari ini. Contoh pengguna, kita sebagai pengguna, media kita sepatutnya mesti melaporkan berita yang sama beratlah. Kalau politik biar kedua pihak. Hari ini ada pula melaporkan PAS sesat. Ini dia menteri naik pada sedang menang, menteri luar bandar ni kan, menggambarkan PAS sesat, 1 juta ahli PAS, dan kita pun menang tiket PAS. Menasabah kan? Kita sebagai pengguna akhbar tentulah terkejut, dan masyarakat pun akan tertanya-tanya. Jadi kita minta tarik balik ya. Kemudian dari sudut pengguna juga di kalangan kesihatan, tadi sebut oleh Siti Wangsa tadi, bagaimana kalau doktor, para pakar-pakar ataupun menyebut bagaimana makanan ringan ini memberi kesan yang buruk pada kesihatan anak-anak dan kesihatan kita semua, tapi pihak pengguna tidak pun buat rampasan ataupun buat tindakan yang doktor kita dapati di hospital saja. Makanan ringan yang tanpa kawalan ini dapati di mana-mana kedai. Jadi kita minta pihak kementerian supaya menilai semula lah kualiti makanan kepada anak-anak kita, kualiti pakaiannya, dinaman seumpamanya, supaya tidak tertipu. Sebab rakyat, masyarakat apabila dia makan, minum, berpakaian, maka dia sebagai pengguna, dan bagaimana pembelaan terhadap golongan ini, supaya dan juga pendedahan maklumat supaya rakyat yang tertipu, yang terinaya dapat mencari tempat pembelaan untuk diri dia, di mana ruang sepatut untuk dia mengukarkan permasalahan dia.
supaya kita semua rasa selamat, penjual rasa dia tidak menipu, dan pembeli juga, pengguna juga rasa tak tertipu dengan undang-undang yang sedia ada. Maka bagi saya program pendidikan pengguna perlu diteruskan seperti yang ada pada ini, bahkan dipertingkatkan lagi sehingga semua pihak rasa berhati-hati dalam soal pengurusan dan berkait dengan pengguna ini. Jadi saya terus berusaha untuk menjadikan pengguna bijak, faedahnya banyak. Saya pastilah akan menjadi satu yang ilmu yang manfaat kepada seluruh pengguna kita dan rakyat seluruhnya. Terima kasih. Ya, Hemat Bakri.